A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa khususil ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syekhina al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ila syekhina al-syahid al-syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil al-Filimbani rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-syekh Nawi bin Umar al-Bantani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-syekh Waliullah Abi Amr Muhammad Khalid bin Abdul Latif al-Bankalani rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-syekh Muhammad Ma'sum bin Ahmad al-Lasimi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-musnid dunya al-syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa ila syekhina al-syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam al-Banjari al-Nadwi al-Maliki hafizahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina al-syekh Haji Umar Zuhdi bin Muhammad Salih rahimahullahu ta'ala wa ila syekhina al-syekh Haji Abdul Wahab bin Hasan hafizahullahu ta'ala wa ila muallimina wa ila walidina syahlahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين اللهم إني أسألك بنور الله العظيم الذي ملأ الأركان عرش الله العظيم وقام بعلم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم على النبي الله العظيم بقدر عظيم ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم وسلم عليه وعلى المثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع جفن قبل آخره يا عظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah kurnia rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala masih bagi lagi peluang kepada kita. Alhamdulillah dapat kita meneruskan pengajian kita bagi sesi pagi baik kitab Sayrus Salikin ila ibadatur rabbil alamin. Dan insyaallah sambungan kita pada pagi ini qala syekhuna asy-syahid Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil al-Filimbani rahimahullahu taala fil kitab Sayrus Salikin ila ibadat rabbil alamin wa naf'ana bi'ulumihi fi darain amin. Faslun fi bayani tariqi ila riyadati sibyani fi awwali nusyu'ihim
wa wajhi ta'dibihim wa tahsini akhlaqihim. Ini suatu fasal pada menyatakan akan jalan di dalam membaiki akan segala kelakuan kanak-kanak. Di dalam permulaan kejadian mereka itu, maksudnya daripada lahir mereka, dan menyatakan akan jalan mengajar adab kepada mereka, dan menyatakan akan jalan membaikkan akan segala perangai mereka. Tajuk ni sangat penting, terutama kita duduk di akhir zaman sekarang, pada sekarang ini, iaitu bagaimana kita nak didik anak supaya anak kita itu menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Macam mana cara? Jadi Imam Ghazali siap gariskan kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Dalam kitab tasawuf ni dia belajar semua. Sebelum ni kita bahas macam mana kita nak didik diri kita, nak menjaga nafsu kita. Ini nak bahas pula berkaitan macam mana kita nak didik anak kita daripada dia lahir sampailah dia dewasa. Apa yang kita nak kena buat? Di antaranya kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna at-tariqa fi riyadati as-sibyani min ahammil umuri wa awkadiha, wa sabiyyu amanatun 'inda al-walidayhi wa qalbuhu tahiru jawharatun nafisatun sadhijatun khaliyatun an kulli naqshin wa suratin wa huwa qabilun li kulli ma nuqisha wa ma'ilun ila kulli ma yumalu ilaihi. Yang mana tersebut disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam nak mendidik anak ini, katanya, dan ketahui olehmu bahawasanya jalan dalam nak membaiki akan kelakuan kanak-kanak itu iaitu pekerjaan yang terlebih muakkad. Bukan jalan-jalan kerja. Nak didik anak ni, nak membentuk anak ini, nak mentarbiah anak ini, merupakan satu pekerjaan yang mana yang sangat-sangat muakkad, yang sangat-sangat perlu, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yakni pekerjaan yang terlebih lazim atas orang yang mempunyai anak kecil. Siapa ada anak, wajib kita kena tahu. Siapa punyai anak, mesti kita kena tahu bagaimana cara untuk kita nak didik anak-anak kita, macam mana kita nak membentuk kepribadian anak-anak kita. Dan adalah kanak-kanak itu amanah yang ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ibu bapanya. Siapa yang ada anak, ini satu perkara kewajipan bagi orang yang ada anak, karena kita akan ditanya oleh Allah hari kiamat nanti. Kita akan ditanya oleh Allah di mahsyar nanti. Allah Ta'ala akan tanya kita sejauh mana kita mendidik anak-anak kita. Ingat, di hari itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, yauma firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu telah larilah seseorang itu daripada anak-anak dia. Seseorang itu lari daripada saudara-saudara dia. Wa ummihi wa abih, ibu bapa akan lari daripada anak-anak.
Ini kebanyakan yang berlaku di akhir zaman ini. Ibu bapa bakal lari daripada anak-anak. Kenapa? Sebab ibu bapa tidak berjaya mendidik anak-anak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memastikan anak mereka mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu mak ayah akan lari daripada anak-anak, sebab anak-anak itu akan tuntut. Kenapa ayah tidak mendidik kami dengan agama? Kenapa ibu tidak mendidik kami dengan agama? Kenapa ibu bapa tidak membentuk kami kepribadian pendidikan agama? Di antara yang paling awal dalam didikan kami, kenapa ibu bapa mendidik kami dengan benda-benda dunia dahulu? Akan lari. Sebab tu kita kena jaga sungguh supaya insya-Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ingat, anak itu adalah satu amanah Allah kepada kita yang sangat besar, yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita mendidik anak kita. Dan setengah daripadanya itu wajib atas ibu bapa itu memeliharakan akan mereka itu daripada segala kejahatan dan daripada segala maksiat. Ini tanggungjawab. Ini tanggungjawab kita, jaga anak-anak kita daripada mereka melakukan dosa. Tambah sekarang ni pula dengan dunia yang mana yang canggih ni, Allahu Akbar, lagi mudah melakukan dosa. Kalau sebelum ni kita tengok maksiat Allahu Akbar susah, dia datang moden sikit, maksiat dalam video, di dalam CD dan sebagainya. Sekarang ni maksiat dalam handphone. Anak-anak kita sekarang Allahu Akbar pandai main handphone. Tak didik anak. Ini yang mana yang sangat kita takut. Kalau boleh usahalah didik anak yang mana yang kecil-kecil, yang tak ada keperluan dengan handphone. Usaha pujuk anak-anak kita supaya tinggalkan handphone. Karena tu maksiat banyak dalam tu kalau kamu salah guna. Walaupun ya awal hanya tengok YouTube ataupun awal sekadar tengok kartun, tetapi itu sebenarnya yang mendidik anak-anak kita. Apatah lagi kartun-kartun itu pula bukan dibuat oleh orang Islam, tapi dibuat oleh Yahudi, yang mereka ini tak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana cara untuk memesongkan umat Islam. Itu kita kena ingat. Jaga anak kita supaya jangan sesekali mereka dekati maksiat, supaya jangan sesekali mereka melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kita takut. Tapi hari ni dah jelas maksiat, mak ayah masih lagi buat tak tahu. Anak-anak mereka kawan, kadang-kadang couple dengan kekasih lelaki dan juga perempuan. Kadang-kadang tu anak kita perempuan, kekasih dia datang rumah, layan bagi elok. Allahu Akbar. Bukan menantu kita lagi. Kadang-kadang minta izin pula, makcik boleh saya nak bawa Minah keluar naik motor. Allahu Akbar. Mak bagi, ayah bagi. Ini jelas-jelas maksiat yang mana yang di hadapan kita, yang kita tidak mencegah, yang kita tidak menghalang, yang semua ini kita bakal jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana kita mendidik anak-anak kita, ini suatu perkara yang sangat besar. Dan wajib menyuruh akan mereka itu berbuat kebajikan dan berbuat segala amal ibadat. Kena didik anak kita macam mana nak buat amal ibadat.
Kena didik anak kita bagaimana kita nak buat kebajikan. Kena didik pada kecil. Umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kena dah ajar solat. Umur 7 tahun wajib kita kena ajar solat. Umur 10 tahun tak solat, wajib kita kena pukul. Kena ajar dia daripada kecil. Selain daripada salat, kita kena ajar dia buat juga buat kebajikan, sedekah. Kalau kita pergi masjid, bagi duit ke anak RM1, ni duit ni RM1 ni kamu pergi masukkan dalam tabung masjid. Ajar anak kita. Semoga insya-Allah anak kita itu membesar dalam keadaan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu tempat paling sesuai untuk kita nak didik anak-anak adalah di pondok. Dia tak sama macam asrama. Macam anak-anak kita mengaji asrama penuh, dia tak sama dengan mengaji di pondok. Bila mengaji di pondok, dia ada suasana, dia ada bi'ah, dia ada perkara yang mana yang membantu dia, persekitaran dia dalam suasana masyarakat yang melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak. Yang banyak kita kadang-kadang kita gagal dalam perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan adalah hati kanak-kanak ketika kecil itu amat suci seperti permata yang amat baik. Ada setengah sebut kata apa? Seperti mana kain putih. Dan adalah hati kanak-kanak itu semata-mata suci daripada tiap-tiap suratan dan daripada sesuatu, yaitu seperti kertas yang belum disurat dengan sesuatu, dan yaitu menerima bagi tiap-tiap suratan, yakni menerima bagi tiap-tiap perangai dan menerima ia bagi tiap-tiap kelakuan dan cenderung ia kepada tiap-tiap yang dicenderung ia kepadanya. Anak-anak kita ini dia tengok bagaimana persekitaran. Dia tengok macam mana perangai ataupun kelakuan ibu dan bapa dia, ibu dan ayah dia. Dia hidup dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Mak ayahnya lah yang mencorakkan dia. Sebab tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahuma, maka adalah daripada mak ayah dia itulah, yaitu yang membentuk dia sama ada nak jadi Yahudi atau nak jadi Nasrani atau nak jadi Majusi. Kalau kita nak anak kita hidup cara Islam, daripada kecil kita dah ajar dengan cara Islam. Bermula daripada nama dia, kita sudah letak nama ikut Islam. Ni letak nama Ronaldo, ni letak nama yang mana yang tidak ada kaitan dengan Islam. Kita kena letak nama iaitu mengikut nama Islam, nama ulama ke, nama nabi ke, ataupun asmaul husna ke, supaya anak kita tu ada cenderung. Kalau kita letak anak kita Ronaldo, maka cenderung dia kepada Ronaldo. Kalau anak kita letak nama Shahrukh Khan, maka dia akan membesar mengikut cara Shahrukh Khan. Kalau anak kita letak nama dia Jackie Chan, maka dia akan ikut cara Jackie Chan. Bila kita letak dia nama dia sebagai salah seorang daripada ulama, dengan impian kita anak kita satu hari nanti akan jadi ulama. Bila kita berjaya mendidik anak kita menjadi ulama, maka insya-Allah kita akan selamat. Dunia kita selamat, akhirat pun kita selamat insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi anak-anak tu dia tengok persekitaran, macam mana tingkah laku seorang ibu mendidik anak, macam mana tingkah laku seorang ayah mendidik anak itu. Kalau kata anak itu dididik dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak dididik dengan baik, Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Ni yang mana yang sangat-sangat kita takut.
yakni apabila dibiasakan akan kanak-kanak itu pada ketika kecilnya itu dengan segala pekerjaan kebajikan dan dengan segala kelakuan kepujian, maka segera jadi baiklah perangai anak-anak itu. Dan jikalau dibiasakan dengan pekerjaan kejahatan dan melakukan kecelakaan, dan segera jadi jahat perangai anak itu. Kalau kita nak anak kita ni jadi baik, persekitaran kita tu kena baik. Sebab tu kita sebut suasana pondok adalah tempat yang paling baik supaya ia mencontohi mereka yang di sekitar pondok. Alhamdulillah, bukan kita kata kita nak menunjuk dak, tapi bila anak-anak kita hidup macam ni, anak kita kenal masjid, anak kita kenal majlis ilmu, anak kita kenal tabung derma, anak kita kenal sejadah. Sebab apa sekitaran tu? Tanya fanfare, anak kita tak kenal. Tanya pengwayang, anak kita tak kenal. Sebab apa? Sebab kita didik macam tu. Daripada kecil kita didik dengan zikrullah, kita didik dia dengan kalimah Allah, kita didik dia dengan menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita didik anak kita ni ketika kecil dengan lagu Hindustan, anak kita akan membesar dengan cara Hindustan. Kalau kita didik anak kita dengan pakai seluar pendek, ayah pakai seluar pendek, jangan impi nanti anak nak jadi pakai jubah. Kalau kita didik mak dengan tidak menutup aurat, dengan tak menutup aurat, dengan tak pakai tudung dan sebagainya, jangan impi nanti anak nak menutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Sebab mak ayah tak jaga perkara tu. Kalau kata didik anak tu, kalau kata tengok sampai anak tak kenal sejadah, mak tak kenal sejadah, ayah tak kenal sejadah, tak tahu agak solat macam mana, anak tak akan pandai solat. Kalau ayah tu pula jenis tak solat, ibu pula jenis tak solat, maka jangan marah anak pasal apa anak tak solat nanti. Kalau kalau ayah tu isap rokok, jangan pelik nanti anak pun akan ikut isap rokok. Bahkan lebih teruk daripada tu lagi. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kata, kalau kata yang pemuda-pemuda, yang mana yang belum kahwin, yang mana yang merokok, cuba usaha belajar tinggal merokok. Pasal apa? Kita takut anak kita lagi teruk. Sekarang ni pun damai macam-macam, vape dan sebagainya. Akhir nanti lagi teruk, tak tahu nak tangpa jadi. Jadi benda-benda yang tak elok cuba kita hindar pada diri kita. Semoga insya Allah anak kita juga terhindar daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kerana persekitaran anak itulah yang mana yang membawa kepada seorang ibu, seorang anak itu mencontohi apa yang dilakukan oleh ibu bapa dia. Jadi kita inilah sebagai guru yang utama. Ibu bapa adalah guru yang pertama dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa in uwidal khaira wa ullimahu nasha'a alaihi wa sa'ida fid dunya wal akhirati wa syarakahu fi thawabihi abuhu wa kullu muallimin lahu wa muaddibin wa in uwida syarran wa uhmila ihmalal bahaimi syaqiyya wa dhalika kana wizru fi raqabatil qayyimi alaihi wal wali lahu. Maka jikalau dibiasakan adat kanak-kanak akan berbuat kebajikan dan diajar akan dia akan segala perangai yang baik, nescaya jadi ia beradat dengan yang demikian itu. Kalau anak tu kita ajar dengan perangai yang baik,
anak tu kita ajar dengan akhlak yang baik, insya Allah dia akan membesar dalam perangai yang baik. Tapi kalau kita ajak dengan perangai yang tak baik, maka anak tu akan membesar dalam perangai tak baik. Kalau pak tu penagih dadah, anak pun akan menjadi penagih dadah. Kalau mak jenis tak solat, anak pun akan tak solat. Kalau mak tu jenis tak jaga aurat, anak pun tak akan jaga aurat. Dan adalah jadi bersifat atas demikian itu sampai kepada besarnya. Macam mana dia besar, macam apa yang mana persekitaran yang mendidik dia, mak ayah dia, ibu bapa dia, maka itulah di antara yang mana yang akan membentuk kepribadian anak itu. Dan adalah ia dapat kemenangan di dunia dan juga di dalam akhirat. Dengan anak itulah kita akan dapat kemenangan di dunia dan juga kemenangan di akhirat. Anak itulah dapat membantu kita. Kalau kita didik anak kita sehingga menjadi seorang ulama, maka insya Allah anak itu akan selamatkan kita di hari akhirat kelak nanti, insya Allah. Jadi jangan sesekali kita ini putus asa ataupun kecewa dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah. Dan adalah mensekutui akan dia dalam pahala itu oleh kedua ibu bapanya. Bila anak kita buat pahala itu dapat juga kepada kita. Bila anak kita mengaji Quran, anak kita hafaz Quran, dengan kita duk bayar yuran kepada makan minum anak-anak kita, sehingga anak kita jadi seorang yang baik, insya Allah pahala itu juga sampai kat kita. Pahala itu juga mengalir kepada kita. Segala kebaikan yang kita didik dan kita terbiah, kita asuh anak kita itu, semua itu akan mendapat kebajikan bagi kita, insya Allah. Dia akan membawa kemenangan kita di dunia, kita berjaya, dan di akhirat kita juga akan berjaya, insya Allah. Dan adalah mensekutui akan dia dalam pahala itu oleh kedua ibu bapanya. Mak dan ayah dia pun akan dapat pahala dengan apa yang mana yang dia didik anak-anak dia. Dan dia dapat pula pahala itu oleh sekalian orang yang mengajar akan dia. Siapa yang ajak anak kita, kita juga dapat pahala. Pasal itu dalam kita mendidik remaja, dalam kita mendidik pemuda, dalam kita mendidik anak-anak, jangan kita duk fikir sangat gaji dan sebagainya. Sebab apa? Pahala yang Allah Ta'ala janji itu yang sangat istimewa. Maka insya Allah kita cuba usaha untuk menjadi seorang pendidik. Jadi pendidik, karena itu adalah di antara aset yang besar. Walaupun kita mati, tetapi pahala menjadi seorang pendidik itu sangat besar, yang mana walaupun kita dah mati, tapi pahala kita tetap berjalan, insya Allah. Dan sekalian orang yang mana mengajar adab kebajikan bagi kanak-kanak itu, dan jikalau diadatkan akan kanak-kanak itu akan berbuat kebajikan dan diberi akan dia seperti binatang, dibiar akan dia seperti binatang, nescaya menjadi celaka ia dan binasa ia dalam dunia dan di dalam akhirat. Duk biar anak ikut dan dia. Yang mak ayah kalut cari makan siang malam pagi petang, mak ayah duk sibuk cari makan, duk sibuk mengejar kemewahan, keperluan anak-anak bagi selesa dan sebagainya, tetapi kita tak didik dengan agama, kita biar anak kita akan jadi seperti binatang. Jadi seperti binatang ikut dan dia hidup tidak ada pegangan. Tak pegang kepada agama, natang bukan ada agama. Tak berpegang kepada undang-undang, natang bukan ada undang-undang.
Maka diumpamakan oleh Imam Ghazali, orang yang mana yang tidak menjaga perkara ini, maka dia akan membentuk anak dia menjadi seperti mana binatang. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah yang membinasakan kita di dunia dan juga membinasakan kita di hari akhirat kelak nanti. Na'udzubillah min zalik. Adalah dosa, dan adalah dosanya itu bertanggung di atas leher walinya itu, yakni di batang leher kedua ibu bapaknya, segala orang yang mempunyai perintah akan dia, kerana wajib atas wali kanak-kanak dan sekalian orang yang mempunyai perintah akan isi rumahnya itu, bahawa memeliharakan anaknya dan ahlinya daripada segala kejahatan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini kita kena jaga. Mak ayah sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai wali, setiap kejahatan yang anak kita buat dengan sebab kita tak ambil berat pasal anak-anak kita, itu yang mana yang akan menyumbangkan dosa kepada kita. Anak kita mendedah aurat, dosa dapat kat kita. Anak kita tak solat, kena kat kita. Anak kita buat maksiat, kena kepada kita. Anak kita makan dadah, kena kepada kita. Semua kena kepada kita. Sebab apa? Sebab kita salah didik. Masa didik anak sehingga umur 21 yang diajak oleh Islam, iaitu daripada anak kita kecil, kita kena latifhu sab'an, berlembut atau bermanja dengan anak kamu 7 tahun, daripada berlahir sampailah anak tu umur 7 tahun. Selepas daripada itu, adibhu sab'an, kita tunjuk ajar anak kita pula 7 tahun, daripada umur 7 sampai umur 14. Kalau dia tak solat, kalau dia melakukan maksiat, kalau dia nampak cenderung nak buat dosa, kita kena rotan dia, kita kena pukul dia sampai umur 14. Anak sampai umur 14 ni kita masih boleh kontrol, tapi lepas pada umur 14 susah kita nak kontrol. Sebab itulah masa kita nak didik anak ni sampai macam tu. Bila umur 14 kita ke atas, kita kena banyak berkawan dengan anak kita. Bila kita berkawan, menyebabkan kita ini banyak kita kongsi dengan dia, memberi nasihat kepada dia bahawa dunia ni penuh dengan penipuan. Kita juga pernah lalui usia tu, umur 14 sampai umur 21, kita juga pernah lalui usia tu. Maka kita bagi tahu kepada anak kita, awas, jangan kamu tertipu dengan usia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah oleh kamu akan diri kamu dan segala orang yang isi rumah kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jaga, jangan biarkan isi rumah kita itu dijilat oleh api neraka dengan sebab kelalaian kita dan tak ambil berat kita dalam mendidik anak-anak kita. Dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada ia mendatangkan ayat itu, ayat ini dengan katanya, wa mahma kanal abu yasunuhu an narid dunya fa an yasunahu an naril akhirati aula wa siyanatuhu bi ayyu adibahu wa yuhadzibahu wa yu'allimahu fahasinal akhlaqi
wa yahfazahu min qurana isu'i. Dan manakala ada bapaknya dan itu memeliharakan ia akan anaknya itu daripada api dalam dunia, maka bahawa sayugia, yakni sepatutnya ia memeliharakan akan anaknya itu daripada api neraka di dalam akhirat itu, iaitu terlebih baik, terlebih utama, dan yakni terlebih utama baginya daripada kita kadang-kadang kita kesian dengan anak kita, kita jaga anak kita, kita pelihara anak kita supaya anak kita tak main api. Api itu panas, api itu membahayakan. Macam mana kita jaga anak kita supaya jangan main api? Itu yang mana hak yang di dunia. Lebih dahsyat lagi, lebih baik, lebih aula, lebih utama kita mendidik anak kita takuti juga api di akhirat. Setakat api di dunia ni kita boleh padam dengan air, api di akhirat kita tak boleh padam dengan air. Kita boleh padam dengan amalan-amalan kita. Jadi itu perlu kita kena ingat bahawa keperluan kita dalam mendidik anak-anak kita, insya-Allah, dan adalah memeliharakan akan anaknya daripada api neraka itu, iaitu dengan bahawa mengajar ia bagi anak-anaknya itu dengan adab yang baik dan menyucikan ia akan dia daripada segala perangai yang jahat. Kena usaha buang, hakiskan daripada anak kita itu perangai yang jahat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajar ia akan dia daripada kelakuan yang baik dan dengan perangai yang kebajikan, dan memelihara ia akan anaknya daripada bersahabat dengan orang yang jahat perangai. Termasuklah kita kena kawai anak kita, jangan bagi kawan dengan budak buah. Kena jaga anak kita, pastikan jangan dia salah pilih kawan. Termasuklah kalau kita duduk di pondok pun, jangan kita salah pilih kawan. Kalau salah pilih kawan, itu akan membinasakan kita. Jangan sesekali kita biarkan anak kita binasa begitu sahaja dengan sebab salah pilih kawan. Kita kena bagi anak kita ni kawan dengan orang baik. Apatah lagi kalau kita berjaya dapat didik anak kita ini bersahabatlah dengan ulama, itu lagi baik. Bersahabatlah dengan orang-orang alim, itu lagi baik daripada anak-anak kita bersahabat dengan orang yang biasa. Yang mana kita kena didik anak kita berkawan dengan orang yang boleh membantu dia untuk dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Itu di antara cara untuk kita mendidik anak-anak kita, insya-Allah. Jadi cukup sekarang tu untuk pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada seterusnya, pada pengajian seterusnya insyaAllah. Asumma qala, dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yu'awwiduhu tana'uma wala yuhabbibu ilaihi zinata wa asbabar rafahiyati. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا وفتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك المتأخرين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدا على دعوتك وتعاهد على نصرة شريعتك
فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها فوسق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو الشر صدر فيض الإيمان بك وجميتك عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شرتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان.